Kiranya Roh-Mu yang kudus, ya Allah, senantiasa mengerjakan pembaharuan, pembentukan dan penyucian dalam hidup kami. 主啊，恳求你的圣灵、圣洁的灵充满我们，洗净我们，并且在我们生命中常动善功。 Kami selalu membutuhkan kekuatan dari Roh-Mu yang kudus dan kami membutuhkan firman-Mu. 主啊，我们时刻都需要你的话语，也时刻需要圣灵的工作。 Berkatilah firman yang kami baca, yang diberitakan pada pagi hari ini. 恳求主赐福我们今天要诵读和聆听的主的话语。 Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. 奉主耶稣基督的名祷告，感恩。 Amin. 阿门。 Saudara, Tuhan Yesus banyak kali mengucapkan, Aku adalah, akulah, akulah, akulah. 弟兄姊妹，主耶稣他亲口多次说过：“我是，我是，我是。 I am, I am, I am. ”英文就是 “I am”， 我是。 Di dalam Injil Yohanes sendiri ada kurang lebih 45 kali Tuhan Yesus berkata, Akulah, akulah. 我是这句话，光是约翰福音就已经记载40多次。 Saudara, pertama kali dia mengatakan, Akulah, ketika dia menjawab perempuan Samaria yang berkata, kami tahu bahwa Mesias itu akan datang, dan Mesias itu kalau datang, dia akan memberitakan kepada kami hal-hal kebenaran. 其中主耶稣第一次在原文当中说我是的时候，就是他对着撒玛利亚妇人所说的。当时这个妇人就说：“我们知道那弥赛亚要来。” Maka Tuhan Yesus menjawab, I am He. 耶稣因此就回答这个妇人：“我就是他， Akulah dia sang Mesias itu. 我是你口中的那个弥赛亚。” Tetapi juga saudara, kita melihat Tuhan Yesus memakai kata akulah, akulah dalam satu pengertian sebagai metafor. 除此之外，耶稣也在一些隐喻当中使用“我是”这样的结构。 Bukan perumpamaan, tetapi sebagai satu metafor. 隐喻它不同于比喻。 Dalam Injil Yohanes ada 7 kali dia mengatakan ini. 其中，约翰福音记载了7个非常著名的隐喻， Yaitu 7 kali yang berkaitan dengan di dalam perjanjian lama apa yang dilakukan dan yang dikatakan oleh Allah. 这7个隐喻呢，都是帮助我们回顾旧约当中耶和华曾经说过的7件事情。 Yaitu dia berkata, Akulah roti hidup. 首先，耶稣说过：“我是生命的粮， Roti dari surga. 我是来自天上的粮。” Ini adalah berkaitan dengan Allah di dalam perjanjian lama, apa yang Allah nyatakan, apa yang Allah lakukan. 这一点也关系到旧约当中耶和华曾经为百姓做的事。 Yesus berkata, Aku adalah terang. 耶稣也说过：“我是光。” Aku adalah gembala yang baik. 耶稣说过：“我是好牧人。” Aku adalah kebangkitan dan hidup. 耶稣也说过：“我是复活生命在我。” Ini berkaitan dengan apa yang Allah lakukan yang dikatakan di dalam kitab Daniel. 这也是涉及旧约圣经耶和华在但以理书中所说的话。 Dan Tuhan Yesus juga mengatakan, Akulah jalan kebenaran dan hidup. 耶稣也说过：“我是道路、真理、生命。” Akulah pokok anggur yang benar. 耶稣也说过：“我是真葡萄树。” Dan terakhir dia berkata di dalam kitab Wahyu, 而且最后，耶稣在启示录当中也说了 Aku adalah Alfa dan Omega. 我是阿拉法，我是俄梅加。 Saudara, ini satu perkataan Tuhan Yesus dalam satu bentuk yang disebut sebagai metafor. 这就是耶稣他所说的这些在语法结构上被称为隐喻的结构。 Metafor bukan perumpamaan. 隐喻不同于修辞手法的比喻， Metafor bukan sekedar satu ilustrasi. 隐喻也不同于我们所说的这些例证的比喻。 Metafor adalah mengungkapkan satu realitas yang mendalam pada diri Yesus. 隐喻被耶稣用来表达在耶稣当中所存在的真理。 Dan hampir semua perkataan Tuhan Yesus tentang akulah sebagai metafor itu adalah sebagai tantangan bagi pendengar.
耶稣几乎他所说的每一个这些含有隐喻味道的我是，都是给听众发出的挑战。 Akulah roti hidup, roti dari surga. Dia menantang orang begitu banyak yang datang setelah menikmati mujizat makan roti dari Tuhan Yesus. 我是来自天上的生命的粮，这句话耶稣发出来，就是要挑战这些已经从他领受了这个喂饱了5000人的听众。 Yesus menantang salah pengertian mereka. 耶稣如此说，就是要挑战这些人的不信。 Demikian juga Tuhan Yesus mengatakan, akulah terang. Dia menantang orang-orang Farisi, pemimpin agama yang hidup dalam kebutaan di dalam agama mereka. 当耶稣说我是光的时候，他也同样向这些法利赛人发出挑战，因为法利赛人都是在自己的愚昧和无知的瞎眼当中活着。 Akulah gembala yang baik. Dia menantang seluruh pemimpin Israel yang menganggap sebagai gembala umat Allah. 耶稣说好，我是好牧人的时候，他也在向这一群自以为义的宗教领袖们说的挑战。 Demikian juga dia mengatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. 同样，耶稣也说过，我是道路、真理、生命。 Dia menantang murid-murid di dalam satu perasaan kebimbangan. 这是耶稣向在犹豫和不安当中的门徒们发出的挑战。 Dia menantang Thomas yang bertanya tentang hal apa yang dikatakan dari Tuhan Yesus. 他也用这句话向怀疑中的多马发出了挑战。 Saudara, demikian juga dia berkata di dalam Injil Yohanes pasal 15. 接着，耶稣约翰福音15章记载，他也说了一句：“我是。” Ini adalah satu ucapan di dalam konteks setelah Tuhan Yesus mencuci kaki murid-murid, ada perjamuan malam bersama murid-murid sebagai perjamuan malam terakhir. Dan ini satu perkataan yang Tuhan katakan hanya kepada 12 murid yang terdekat dengannya. 耶稣在约翰福音15章当中所说的“我是”的前提是，耶稣才刚刚在最后的晚餐当中与门徒们一起吃饭，并且耶稣为他们洗了脚之后，这一段话是专门向这些与耶稣最亲近的12个门徒所说的话。 Mari kita membaca Yohanes 15 ayat 1 hingga ayat ke-8. 让我们一起翻开约翰福音15章，我们看第1到第8 Ini 节。 salah satu daripada 7 perkataan tentang akulah yang berkaitan dengan perjanjian lama yang dilakukan dan apa yang Allah katakan di dalam perkataan Tuhan Yesus tentang akulah. 这是约翰福音所记载的7次“我是”，耶稣口中的“我是”都是回顾旧约当中耶和华曾经对他的百姓所做的一切的功。 Yang berbahasa Indonesia mari membaca dengan saya ke-8 ayat ini. Kemudian yang Mandarin bersama saudara Henry. 我先请印女的会众跟着我一起诵读1到8节，然后再请中文的会众跟着翻译员一起诵读1到8节。 Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting menjadi kering kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. 约翰福音15章1节，
我是真葡萄树，我父是栽培的人。凡属我不结果子的枝子，他就剪去；凡结果子的，他就修理干净，使枝子结果子更多。现在你们因我讲给你们的道已经干净了，你们要常在我里面，我也常在你们里面。枝子若不常在葡萄树上，自己就不能结果子。你们若不常在我里面，也是这样。我是葡萄树，你们是枝子，常在我里面的，我也常在他里面。这人就多结果子，因为离了我，你们就不能做什么。人若不常在我里面，就像枝子丢在外面枯干，人拾起来扔在火里烧了。你们若常在我里面，我的话也常在你们里面。凡你们所愿意的，祈求就给你们成就。你们多结果子，我父就因此得荣耀，你们也就是我的门徒了。Saudara, metafor dari Tuhan Yesus selalu mengungkapkan sesuatu rahasia yang besar dari dirinya kepada kita. 弟兄姊妹，耶稣的这些隐喻，当他说出来的时候，都是用来表明在他里面的根本的深奥的真理。Ini adalah satu cara kita melihat hubungan kita dengan Tuhan Yesus. 这些都是耶稣所使用的，帮助我们更深的明白我们与耶稣之间的关系的方法。Tuhan Yesus banyak kali mengungkapkan kebenaran tentang dirinya dengan satu metafor. 耶稣多次的使用隐喻的方式，表明存在他里面的有关他的真理。Kenapa Tuhan dan Allah memakai metafor untuk mengungkapkan diri, kehendak dan kebenarannya? 主耶稣以及旧约中的上帝为什么用这些隐喻的方式来表明有关他的真理呢？ Saudara, karena kita manusia ciptaan yang terbatas. 因为我们人身为受造物，我们都是有限的。 Untuk mengerti yang besar, yang tak terbatas, yang penuh misteri itu. 我们要想明白深奥的、无限的、庞大的真理， Untuk mengerti rahasia yang besar di dalam Tuhan Yesus. 要想明白在主基督里的庞大的奥秘的话， Tidak ada jalan lain kecuali Tuhan memakai metafor untuk mengungkapkan rahasia itu. 除了通过上帝自己用隐喻的方式向我们表明之外，别无他法。 Supaya kita menangkap apa yang dia katakan. 为的是让我们可以清楚地解读耶稣的意思。 Demikian di dalam perkataan Tuhan Yesus di sini, Aku adalah pokok anggur yang benar. 这段经文所记载的隐喻，我是真葡萄树，也是耶稣用来表明这个意思。 Ini ingin mengatakan kita harus melihat hubungan kita dengan Yesus bukan seperti ini, sama dengan ini. 耶稣试图要表明我们与他之间的关系，并不是完完全全跟葡萄树和枝子一样。 Kita adalah ranting-ranting. Pohon Tuhan Yesus adalah pokok pohon anggur itu. 耶稣说他是葡萄树，我们都是它上面的枝子。 Artinya bukan kita dan Yesus seperti itu. 这并不表明耶稣真的是植物，我们也真的是它上面的枝子这样的植物。 Tetapi yang dimaksud ialah kita orang percaya dan Yesus adalah pokok anggur dan ranting itu. 他要表明的就是我们的主以及我们身为信徒，我们跟他之间的关系就如同树与枝子。 Saudara, kalau kita salah mengerti ini, kita akan pasti tidak akan menangkap apa yang Tuhan Yesus maksudkan. 弟兄姊妹，我们如果错误的解读这个隐喻，我们就无法正确的解读耶稣的意思。 Di sini bukan sepertinya kita dan Yesus itu bagaikan pokok anggur dan ranting. 这耶稣所表明的，不只是我们像它上面的葡萄树上的枝子那样， Melainkan pokok anggur dan ranting itu adalah kita dan Yesus. 但是他想要表明的是，葡萄树和枝子的关系就等于是我们跟耶稣的关系。 Saudara, kita harus melihat hubungan itu sedemikian. 我们必须如此看待他跟我们之间的关系。 Percaya Yesus satu hal. 信耶稣是一回事， Beriman di dalam Yesus yang membawa kita kepada keselamatan itu adalah satu hal.
在基督里，我们信靠他，因为相信他是我们的救主，指引我们进入永生，这是一回事。 Tapi hidup di dalam Yesus dan mengikut Yesus hidup ini, itu adalah hal yang lain. 但是在基督里活着，紧紧的跟随他到底，这是另一回事。 Saudara, inilah yang ingin dikatakan Tuhan Yesus, yaitu hidup di dalam Dia, mengikuti Dia. Dia gambarkan sama seperti pokok anggur dan ranting-ranting itu. 弟兄姐妹，这就是耶稣所说的，在他里面的人，就如同靠着葡萄树而活着的枝子那样。 Kita adalah ranting itu. 我们就是枝子， Dan Yesus adalah pokok anggur itu. 耶稣就是那树。 Saudara, ini satu metafor yang besar sekali di dalam pengertian bagi murid-murid. 这对门徒们而言是非常庞大的隐喻。 Di sini Tuhan Yesus memakai satu gambaran tumbuh-tumbuhan, 耶稣在这里特别用植物作为隐喻， yaitu pohon anggur. 葡萄树作为隐喻。 Saudara, di dalam banyak agama selalu memakai metafor tanaman. 弟兄姊妹，许多的宗教也其实都有使用植物作为隐喻的方式。 Saudara, tetapi Tuhan Yesus mengatakan, Aku adalah pokok anggur yang benar. 但是弟兄姊妹，耶稣自己说：“我是真葡萄树。” Bagaimana Dia yang besar menempatkan dirinya di dalam metafor seperti itu? 耶稣如此宏伟的上帝，为何用这样的隐喻如此描述自己呢？ Karena Dia begitu besarlah, maka Dia memakai metafor untuk menjelaskan dirinya kepada kita. 但正是因为耶稣至高至大，所以他才必须用隐喻向人说明他是谁。 Jikalau itu sesuatu yang kecil, 如果他本来就渺小， jikalau itu sesuatu yang tidak penting, 如果本来就微不足道， jikalau itu sesuatu yang kosong, 如果本来就是空虚不起的， jikalau sesuatu itu tidak berarti, 如果本来就是毫无意义的东西， saudara, manusia tidak butuh metafor untuk menjelaskan itu. 人就不需要隐喻加以说明这些渺小的东西。 Tetapi karena Yesus adalah satu pribadi yang besar, 但正是因为耶稣至高至大， maka Dia memakai itu untuk kita mengerti Dia. 耶稣因此刻意的用隐喻向我们人说明他是谁。 Tetapi saudara, di dalam Yudaisme, 弟兄姊妹，在犹太教的传统中， Perjanjian Lama memakai ini gambaran Israel sebagai pohon atau kebun anggur. 旧约圣经也把以色列人描绘为葡萄树或者是葡萄园。 Tetapi Israel sudah salah di dalam hidupnya dan fungsinya sebagai kebun anggur dan pohon anggur. 但是以色列人身为耶和华的葡萄园、葡萄树，却没有结出好的果。 Maka Tuhan Yesus mengatakan, Akulah pohon anggur yang sejati yang benar itu. 因此，耶稣才刻意的表明自己才是那真葡萄树。 Maka ini suatu tantangan di dalam pengertian murid-murid tentang Israel. 这就是耶稣向门徒们所发出的挑战，让他们可以重新审视自己对以色列的解释。 Saudara, di dalam gambaran daripada apa yang dikatakan Tuhan Yesus di sini, 耶稣他口中所描绘的这个画面， metafor ini berbicara tentang kehendak Bapa dan tuntutan Allah Bapa. 这个隐喻既表明父上帝的旨意，也表明父上帝的要求和条件。 Kita tidak hanya melihat diri kita sebagai ranting daripada pohon anggur itu. 我们不仅仅看我们是这棵真葡萄树上的枝子， Kita harus melihat di dalamnya ada kehendak Bapa dan tuntutan Bapa bagi kita semua. 我们也必须看见，在其中既有父上帝的旨意，也是有父上帝对我们的要求。 Saudara, ini sesuatu yang harus kita lihat apa yang dikatakan Tuhan Yesus di sini. 因此，我们必须从耶稣口中的这一番话看到这一点， Bahwa di dalam hubungan kita dengan Dia, 那就是我们与他里的关系。 kita tak mungkin dan tak boleh melepaskan hubungan kita dengan Bapa yang dimetaforkan sebagai pemilik kebun anggur dan pohon anggur itu. 也表明我们也同样不能脱离与父上帝之间的关系。父上帝就是栽培葡萄树的人， Ada tuntutan, ada satu kehendak dari pemilik atas
setiap pohon anggur dan ranting-rantingnya. 栽培葡萄树的人对每一棵葡萄树、对每一颗枝子都有各自的要求。 Kehendak Bapa ialah setiap ranting itu berbuah. 父上帝的旨意和要求就是每一个枝子都结果子。 Saudara, kita tidak hanya bisa boleh melihat diri kita adalah ranting di dalam Tuhan Yesus. 因此，我们不仅仅要把我们看作是在主基督里的枝子那样， Tetapi kita harus melihat kita sebagai ranting di dalam Tuhan Yesus yang harus berbuah. 但是我们也必须把我们当作在主基督里必须结果子的枝子。 Setiap ranting tak boleh yang tidak berbuah. 每一个枝子不能不结果子， Setiap ranting harus berbuah. 每一个枝子必须结果子。 Jikalau tidak berbuah, maka akan dipotong dan dibuang. 若不结果子，必要被剪去，被扔在火里。 Ini adalah satu tuntutan di dalam kehidupan setiap murid-murid Tuhan Yesus. 这就是耶稣向每一个门徒所发出的挑战和要求， Yaitu buah. 那就是要结果子。 Apa itu buah? 什么是果子呢？ Saudara, buah adalah segala hal di dalam hidup kita yang kita hasilkan, yang memperkenankan Allah Bapa dan yang memuliakan Allah Bapa. 弟兄姊妹，所谓的果子，就是我们在生命当中所能产生的荣耀主名的、讨主喜悦的所有东西。 Buah itu bisa merupakan buah pertobatan. 果子可以是我们悔改的果子。 Saudara, buah anggur tak pernah sebutir. 弟兄姊妹，所谓的葡萄永远不只是一粒， Buah anggur selalu terdiri daripada buah-buah. 葡萄一定是累累的，一定是许多的子粒组成的。 Itulah yang Allah kehendaki di dalam hidup kita menghasilkan buah. 这就是上帝要我们像葡萄那样多结果子， Bukan satu butir buah, 不是只结出一颗果子， tetapi buah-buah yang begitu banyak yang kita hasilkan dari buah anggur itu. 而是我们应当身为枝子，我们要硕果累累产。 Buah pertobatan itu hanya salah satu. 其中悔改的果子只是其中一类。 Saudara, banyak orang menjadi Kristen puas karena dia sudah bertobat. 弟兄姊妹，许多的基督徒因为自己悔改了，就已经感到满足。 Banyak orang melihat diri mereka adalah orang Kristen karena saya sudah bertobat. 许多的人因为自己悔改了，所以把自己当作基督徒看待。 Saya sudah tinggalkan dosa masa lampau. 我已经离开了我过去的罪， Saya sudah tidak berjudi lagi. 我已经不再赌博了， Saya tidak lagi hidup dalam hidup kegelapan seperti dulu. 我已经不像以前那样活在黑暗之中。 Saudara, seringkali orang yang hidup seperti ini puas dengan pertobatan yang sudah dia lakukan. 弟兄姊妹，这一类人常常为自己已经做出了悔改而满足。 Dan dia menganggap bahwa hidup saya sudah menjadi kehidupan Kristen yang Allah kehendaki. 这一类人都以为自己已经达到了上帝所要的那样的基督徒的生命。 Saudara, pertobatan itu hanya satu buah saja. 但是弟兄姊妹，所谓的悔改只不过是其中一颗果子。 Firman Tuhan juga menuntut kita adanya buah pengudusan di dalam kehidupan kita. 上帝的道同时也要求我们在生命中要结出成圣的果子。 Hidup ini bukan sekedar meninggalkan dosa masa lampau, 生命不仅仅是离开过去的罪， meninggalkan hal-hal yang berdosa yang membelenggu kita, 不仅仅是离开曾经缠绕我们的罪， tetapi juga adalah satu hidup yang dibentuk yang menghasilkan pengudusan di dalam kehidupan kita. 但同时我们的生命也应当是被上帝的圣洁一步一步的塑造成圣的过程。 Buah pengudusan itu harus ada di dalam setiap kehidupan murid-murid Tuhan Yesus. 成圣的果子都是跟随基督的人应当结出的果子。 Saudara, Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, 弟兄姊妹，耶稣同时还对门徒们说 kamu sudah bersih murid-muridku. 你们都已经干净了， Kamu sudah bersih. 你们已经干净了。 Saatnya kamu harus berbuah. 既然干净，就应当结果子。 Saudara, apa yang dimaksud Tuhan Yesus kepada murid-muridnya? Kamu sudah bersih, kamu memang sudah bersih. 弟兄姊妹，主耶稣对门徒们说的“你们已经干净了”，到底什么意思呢？ Saudara, mereka 12 murid, mereka hidup dengan latar belakang dan karakter yang
berbeda-beda. 弟兄姊妹，耶稣的12个门徒都是各自有不同的身世、不同的背景。 Simon seorang yang impulsif 西门彼得他是一个冲动的人， dan cenderung nekat. 并且也常常过于大胆。 Butuh waktu Tuhan Yesus membentuk, mengajar dia. 他需要更长的时间，慢慢的被上帝所改变。 Mungkinlah Simon seorang nelayan kasar dari Galilea, 西门就是来自加利利的一个粗俗的渔夫， sikapnya kasar, 他可能言语粗俗， bicaranya kasar. 然后行为举止也粗俗。 Tetapi karena firman, karena pengajaran Tuhan Yesus, dia dibentuk dan dia dianggap bersih. 但是他反而因为主所教导的，因为主所发出的上帝的道，他也洁净了。 Yakobus anak Zebedius, 然后西庇太的儿子雅各， dikatakan dia adalah anak halilintar. 圣经记载他是像雷子那样， Gambaran karakter dia yang mungkin yang keras, yang meledak-ledak. 这也是看起来是暴躁的，非常不受控的这样的性格。 3 tahun bersama Tuhan Yesus, dia dengar firman, dia dengar firman, dia dengar firman. 他跟随耶稣3年半，他也听了耶稣口中的许多的上帝的道。 Matius pemungut cukai, 然后税吏马太， saudara berapa tahun hidupnya dengan uang. 马太他花了多少年的时间，一直不停的在金钱当中被缠绕。 Tetapi sejak dia ikut Yesus, 但是自从他跟随了耶稣， hidupnya berubah. 他的生命大得改变。 Tuhan Yesus lewat pengajaran, lewat firman-Nya memurnikan dia. 耶稣借着上帝的道，借着教导，不停的洁净马太。 Apalagi Simon orang Zelot 再加上奋锐党的西门也一 yang 样， oleh Romawi dianggap teroris. 甚至在罗马人看来，他像是恐怖分子一样。 Orang yang kasar, 他是特别冲动的人， mungkin adalah orang yang tidak tahu aturan etika. 可能也是不太懂伦理的人。 Tapi Tuhan membentuk dia dengan sabar. 但是上帝逐步的改变他的粗暴， Firman Tuhan Yesus, pengajaran Tuhan Yesus mengubah dia. 上帝的道，耶稣的教导，一步一步改变他。 Kamu sudah bersih, 你们已经洁净了， tapi tidak semua. 但是没有都洁净， Ada satu yang tidak bersih, 有一个是不洁净， yaitu Yudas. 那就是犹大。 Tapi kamu sudah bersih. 但是你们其他已经洁净了。 Saudara, mereka sudah banyak mengalami perubahan dalam hidup mereka. 弟兄姊妹，意味这些门徒都已经在生命中大得改变， Mereka sudah dibentuk oleh firman. 他们已经被上帝的道一步一步塑造。 Tetapi saatnya kamu harus berbuah. 但接下来就到你们该结果子的时候。 Saudara, tidak cukup mereka hanya mengalami satu perubahan dari orang zelot yang kasar menjadi orang zelot yang tahu etika. 弟兄姊妹，他们假是奋锐党的人，他们从粗暴的性格转变为懂伦理的性格，这样的改变是不够的。 Tidak cukup dari Matius yang selalu pikirkan uang. Sekarang dia memikirkan uang untuk pekerjaan Tuhan. 马太他试图要从凡事以钱为导向来看，要转变为完全跟随基督，这样的改变是不够的。 Dari pribadi Petrus yang cenderung temperamental dan nekat, mengubah dia menjadi seorang pribadi yang stabil. 彼得自己他从冲动的人要转变为更加温和的人，这样的改变也同样是不够的。 Kamu sudah bersih. 你们已经洁净了， Sekarang kamu harus berbuah. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. 你们现在我在你们里面，你们也常在我里面。 Saudara, itulah yang harus kita lihat bagaimana kita hidup di dalam Yesus. 这就是我们应当正确看待在基督里的方式。 Saudara, ada orang Kristen bisa mengatakan saya Kristen, 弟兄姊妹，有的基督徒自称自己是基督徒， tetapi siapa Yesus? 但是有关耶稣是谁， Saudara, dia tidak tahu siapa Yesus. 他们可能一问三不知。 Ya, Yesus anak Yusuf, Yesus anak Maria, Yesus yang berbuat baik, mati di kayu salib, menanggung dosaku. 他们所知道的耶稣是约瑟玛利亚的孩子，是已经死在十字架上为我的罪而死。 Dan mereka tidak mengerti siapa Yesus yang sejatinya. 但是更多的有关耶稣的事，他们就不知道。 Dan ada
mungkin juga kita menganggap kita Kristen. Saya sudah Kristen karena saya sudah dibaptis. 我们或许也自以为自己已经受了洗，就等于是真基督徒。 Saya Kristen karena saya sudah tinggalkan dosa masa lampau. 我因为已经离开了过去各样的罪，所以我就是基督徒。 Saudara, kita tidak cukup melihat hidup kita sebagai murid Yesus, sebagai orang Kristen dalam pengertian seperti itu. 弟兄姊妹，我们单单的从这个角度来解读我们是基督徒是不够的。 Kita harus melihat diri kita itu dalam metafor yang dikatakan Tuhan Yesus, yaitu kita adalah ranting yang harus tetap tinggal pada pokok anggur itu. 因此，我们必须用耶稣口中的这个隐喻来解读我们与他之间的关系，那就是我们必须常常在这棵葡萄树上的枝子。 Saudara, pohon anggur, 弟兄姊妹，所谓的葡萄树 buah yang dihasilkan 以及产出的果子， selalu dari ranting yang muda. 这个果子常常就是从嫩枝上产出来的。 Buah anggur tidak dihasilkan dari batang yang keras. 也就是说，果子不是从粗粗的已经老掉的。 Buah anggur selalu dihasilkan dari ranting yang tumbuh yang lentur itu. 葡萄树所产出的果子都是从非常柔软的嫩枝上产出。 Dari ranting yang muda itulah maka itu dibersihkan. 从这个嫩枝上不停的修剪， Supaya dia menghasilkan buah yang berlimpah. 让这个嫩枝可以产出更多的果子。 Saudara, kita adalah ranting itu. 因此，我们就是枝子。 Dan metafor ini memberi kita sesuatu pengetahuan tentang diri kita adalah ranting. Ranting selalu adalah sebagai ranting yang lemah. 这个隐喻总是提醒我们，都应当像是嫩枝那样，我们是软弱的，我们需要 Dan 靠在 ranting yang lemah itulah yang akan menghasilkan buah anggur. 这个软弱的枝子，柔软的确实可以产出果子的枝子。 Saudara, kalau kita bukan ranting yang lemah, 弟兄姊妹，我们如果不是柔软的枝子， kita tak melihat diri kita, diri yang lemah. 我们如果看不到我们其实就是软弱的， Diri kita yang mungkin bisa terlepas dari pokok anggur itu. 既然软弱，就意味着有可能会脱离这棵树。 Maka kita tak mungkin menghasilkan buah. 我们如果看不到我们的软弱，我们就无法结出果子。 Ini adalah satu identitas diri kita. 这就是我们身为枝子的特 Dan 征。 melihat diri kita sama dengan ranting itu. 我们要看我们的身份，如同看这个枝子一样。 Bukan melihat diri kita seakan-akan saya seperti ranting. 我们不要以为我们只是像枝子， Yesus seperti pokok anggur. 也不要以为耶稣只是像葡萄树。 Tidak, kita adalah ranting itu. 我们应当看，我们就是枝子， Tuhan Yesus adalah pokok anggur itu. 而耶稣就是真葡萄树。 Inilah satu relasi yang ingin dikatakan dalam metafor tentang pokok anggur yang benar 这 itu. 就是耶稣在这个真葡萄树的隐喻当中想要表明的意思。 Saudara, dituntut di dalam hidup kita buah, buah, buah. 我们因此被要求在生命中要结果子，结果子， Buah pengudusan, 要结出成圣的果子， buah Roh Kudus dalam hidup kita. 也要结出圣灵的果子， Buah kebaikan, buah keadilan, buah kebenaran. 要结出良善的、公义的、诚实的果子。 Dan saudara jangan lupa juga adalah buah penginjilan. 同时也不要忘记福音的果子。 Sehingga apa yang dimaksud buah oleh Tuhan Yesus bukan hanya satu buah, 因此，耶稣所说的果子不只是一种一颗， tetapi buah-buah dari ranting itu. 而是枝子能结出的多种的果子。 Saudara, dalam hidup kita, bagaimana kita melihat diri kita? Apakah kita sudah menghasilkan buah itu dalam hidup kita? 弟兄姊妹，当我们看我们的生命的时候，我们是否真的已经结出了这些果子呢？ Saudara, kita kadang-kadang puas dengan hasil buah. Ya, saya sudah berubahlah, saya sudah menghasilkan sesuatu dalam hidup saya. 我们常常觉得我已经有所改变了，我已经也做了一些事情了，我们就感到满足。 Padahal kita belum menghasilkan buah yang Allah Bapa kehendaki dalam hidup kita.
实际上，我们还没有结出按照父的要求那样的硕果累累的生 Hidup 命。 kita masih dalam kehidupan kecemaran. 我们的生命还常常在污秽当中沉沦。 Kita tidak menghasilkan buah pengudusan di dalam hidup kita. 我们常常没有结出成圣的果子。 Kita tidak menghasilkan buah-buah roh dalam hidup kita. 我们常常没有结出圣灵的果子。 Kita tidak menghasilkan buah Injil di dalam hidup kita. 我们也常常没有结出福音的果子。 Saudara, ini semua buah yang harus kita hasilkan dalam hidup kita. 弟兄姊妹，这些都是我们应当在我们的生命中结出的各样的果子。 Dan itulah buah-buah yang memperkenankan hati Allah dan buah-buah yang memuliakan Allah dalam hidup kita. 这些都是讨神喜悦并且荣耀神的生命的果子。 Sehingga kita melihat diri kita sebagai ranting. Ranting itu tak mungkin tidak berbuah. 因此，枝子在葡萄树上就应当结果子。 Ranting itu harus menjadi ranting yang berbuah. 枝子既然是枝子，就必须结果子。 Saudara, kita harus melihat hidup kita sebagai hidup yang menghasilkan buah dalam hidup kita. 我们应当如此看待我们的生命，就应当结果子的生命， Termasuk juga buah penginjilan. 其中包含福音的果子。 Saudara, ini satu buah yang juga harus kita hasilkan. 这也是我们必须产出的传福音的果子。 Tidak mungkin dalam hidup kita sebagai orang Kristen yang 20 tahun, 25 tahun. 我们特别是信了主十几年、20几年的人们， Dari hidup kita tak menghasilkan buah penginjilan. 我们的生命不能不结出任何福音的果子。 Itu tak boleh tidak ada. 这是福音的果子，不可没有。 Saudara, bagaimana kita melihat diri kita di dalam Kristus? 我们要如何看待在基督里的我们呢？ Bagaimana kita melihat diri kita di dalam Kristus dan menghasilkan hidup di hadapan Kristus? 我们要如何活在基督里，在基督面前结出什么样的果子？ Bagaimana kita melihat diri kita sebagai ranting yang harus menghasilkan? 我们要如何把自己当作是真的就应当结果子的枝子？ Akan menentukan kekristenan yang kita hidupi. 我们如何解读自我，就会决定我们活出的基督徒 Jikalau 的生 kita 命。 tak melihat ini sebagai satu kebenaran yang Allah kehendaki dalam hidup kita, 我们若不把耶稣的这句话当作是上帝对我们的真理的要求的话， kita akan melihat hidup ini boleh berbuah, boleh tidak berbuah. 我们若以为这个生命可以结果子，也可以不结果子的话， Kita akan melihat hidup ini sebagai boleh berhasil atau tidak, juga boleh tidak berhasil. 我们也因此会把这个生命当作是可成功也可不成功的。 Saudara, hidup kita di dalam Kristus pasti ada hasilnya. 既然在基督里，那么我们的生命就一定有果子。 Tuhan Yesus mengatakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. 耶稣说：“你们要常在我里面，我也常在你们里面。 Jikalau engkau tinggal di dalam aku di dalam kamu, ranting itu pasti berbuah. 你们如果常在我里面，我常在你们里面，你们就必定身为枝子，会结果子。 Sehingga satu ranting yang tidak berbuah, 因此，不结果子的枝子， berarti ranting itu bermasalah. 意味着这个枝子是有问题。 Karena ranting itu di dalam pokok anggur itu pasti menghasilkan buah. 因为枝子如果是在葡萄树上，就一定结果子。 Saudara, kita harus melihat diri kita semacam itu. 因此，我们必须如此看待我们与基督的 Sama 关系。 seperti ranting itu, aku harus berbuah. 我们就是那个枝子，我们必须结果子。 Buah di dalam kehidupan kita. 生命中必须不断的结果子，结果子，结果子， Termasuk buah penginjilan. 其中包含结出传福音的果子。 20 tahun mungkin Allah bersabar. 或许这20年以来，上帝不停的忍耐， 25 tahun mungkin Allah tetap menantikan kita. 上帝等了25年，也一直在等待我们结出福音的果子。 Inilah salah satu buah yang kau harus hasilkan. 这是我们必须产出的其中一类果子， Yaitu Injil yang kau saksikan. 那就是我们所见证的福音， Injil yang kau ceritakan. 我们所传讲的福音， Injil yang kau beritakan kepada orang lain. 我们向众人广传的福音， Menghasilkan buah, membawa orang kembali kepada Kristus,
bertobat dan diselamatkan. 就应当结出福音的果子，在别人的生命中看到福音的果效，使人回转归向主。 Saudara, buah ini tak boleh tidak ada di dalam pada ranting yang sejati. 弟兄姊妹，这一类的果子不可不出现在枝子的生命中。 Saudara, bagaimana kita hidup di dalam kekudusan, kebenaran, keadilan, itu adalah buah yang harus kita hasilkan di dalam hidup kita yang tidak boleh tidak ada. 弟兄姊妹，我们同时在圣洁、在公义、在诚实中所结出的果子，也是我们身为基督徒必备的果子。 Saudara, kita harus melihat diri kita sama seperti ini. 我们必须如此正确的看待我们基督徒的生命。 Kamu sudah bersih, hai murid-muridku. 门徒们，你们都已经洁净了。 Itu sudah selesai hidup mereka sebagai murid-murid Yesus? Tidak. 洁净了，意味着门徒们的生命就没了吗？不是的， Kamu sudah bersih oleh firman-Ku. 你们已经因着我的道得洁净， Banyak hal yang sudah dibentuk dalam hidup kalian. 你们已经得着了不少的装备， Banyak hal yang berubah di dalam hidup kalian. 你们生命也已经经历了不少的改变。 Saatnya kalian harus berbuah. 现在就是到了你们该结果子 Dan 的时候， kamu harus pergi untuk menghasilkan buah. 你们就必须出去多结果子。 Saudara, inilah diri kita sebagai murid-murid Yesus. 这就是我们身为耶稣的门徒们应当活出的生命。 Metafor ini berbicara tentang relasi kita, saudara, dengan Yesus. 这个隐喻就因此表明我们与耶稣基督之间的关系的生命。 Tuhan Yesus bukan seperti pokok anggur. 主耶稣不是像葡萄树， Kita bukan seperti ranting. 我们不是像枝子。 Tuhan Yesus adalah pokok anggur, kita adalah ranting yang menyatu dengan Tuhan Yesus. 耶稣就是葡萄树，我们就是与他合一的枝子。 Saudara, ini pengertian yang tidak boleh kita reduksi seakan-akan saya seperti itu. 弟兄姊妹，我们绝对不能把这个隐喻简化为只是像而已。 Kita adalah itu. 我们就是耶稣所说的。 Saudara, ini pengertian bagaimana kita melihat hubungan kita dengan Tuhan Yesus. 我们因此要如此正确的看待我们与主耶稣之间的关系， Satu pengertian yang mendalam. 这是非常深奥的道理。 Tinggallah di dalam aku 常在我里面， dan aku di dalam kamu. 我也常在你们里面。 Saudara, kita mungkin ranting yang keluar dari pokok anggur itu. 弟兄姊妹，我们是葡萄树上的枝子， Tetap ranting itu lemah. 枝子固然是软弱的， Dia harus bersatu dengan pokok anggur itu. 枝子必须依附在葡萄树上，与树合一。 Mungkin kita adalah ranting yang dicangkok. 我们也或许是嫁接而来的枝子。 Saudara, ada kemungkinan pengertian itu yang dimaksud Tuhan Yesus. 主耶稣可能所指的，有可能就是嫁接而来的。 Karena pada zaman Tuhan Yesus, sistem pertanian anggur sudah mengenal cara dicangkok. 因为在耶稣当时的时代呢，葡萄园的栽种技术已经明白什么叫嫁接， Agar dari pokok anggur yang kuat, yang kokoh itu, 嫁接的目的就是为了要让这个稳固的葡萄树的 ranting yang lemah, yang muda itu bisa tumbuh. 为的是让嫁接在其上的软弱的枝子可以健康的成长。 Atau kita mungkin ranting yang tumbuh dari pokok anggur itu. 我们也可能是直接从这个茎干的葡萄树上直接长出的枝子， Semua dalam keadaan lemah. 但总之无论如何，枝子都是软弱的。 Kita harus selalu bersatu dengan pokok anggur itu. 枝子必须常常与葡萄树合一， Kalau tidak, kita akan mengalami kekeringan. 否则的话，枝子必定枯干， Kita tidak ada yang menopang. 枝子必定没有任何的依 Kita 靠， tidak akan bisa tumbuh. 枝子就无法健康成长。 Dan kalau kita tidak ada yang menopang, kita tidak ada bisa bertumbuh, pasti kita akan mengalami mati. 枝子如果无所依靠，如果无法成长，最终一定会死亡。 Maka Tuhan Yesus berkata, saudara, kepada Jadi- mereka, 主耶稣对门徒们说 jika kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu.
你们如果常在我里面，我的话也常在你们里面， kamu pasti ada keinginan. 你们心中必有所愿。 Mintalah 凡所愿的祈求， apa yang kamu minta. 所愿的你们就祈求， Maka itu pasti diberikan kepadamu. 我就一定给你们成就。 Saudara, gambaran ini gambaran sejati hidup kita. 弟兄姊妹，这个画面实实在在就是我们生命的写照。 Satu ranting 一根枝子 yang berdaun. 是有结出叶子的， Daun dan ranting 叶子和枝子 selalu ada komunikasi dengan pohon. 一定是离不开这棵树本身。 Ketika daun kekeringan, 当枝子枯干的时候， daun akan memberi satu reaksi, sinyal kepada pokok pohon itu. 叶子枯干、枝子枯干的时候，一定会向这棵树发出信号， Saya butuh air, 意味着我需要水， supply air kepada saya. 请向我提供水源吧。 Sehingga satu daun yang akan kekeringan, dia akan memberitahu kepada pokoknya. 快要枯干的叶子一定向树发出信 Demikian 号。 juga satu ranting. 同样的，枝子也一样， Dia ada komunikasi dengan pokoknya. 枝子和树一定是有交通。 Kalau dia mengalami kekeringan, 枝子如果枯干了， dia ada mekanisme memberitahu kepada pokok anggur dan kepada akar supaya memberi air kepada ranting yang akan kering itu. 枝子会以特定的生理机制向树发出信号，汲取。 Atau dalam keadaan ekstrim, satu ranting akan memberi satu sinyal kimia. 同样的，枝子在不同的极端的情况下也会发出信号， Berikan aku, kirimkan aku air. 就是为了要从树上汲取更多的能 Aku 量， membutuhkan air. 包括需要水的时候也是。 Saudara, itulah hubungan kita dengan Yesus. 弟兄姊妹，这就是我们与耶稣之间的关系。 Jikalau kamu tinggal di dalam aku, 你们若常在我里面， firmanku tinggal di dalam kamu, 若我的话也常在你们里面， kamu pasti ada keinginan. 你们心中必有所 Dan 愿。 keinginan itu membuat engkau meminta berdoa kepadaku. 你们心中所愿，必定使你们向我所求。 Jikalau engkau memang ranting yang hidup pada diriku, 你们如果真的是在我里边而活的枝子的话， engkau akan komunikasi dengan aku. 你们就一定与我有所交通。 Saudara kita ranting yang tak pernah berkomunikasi. 可惜我们身为枝子，我们常常不懂得与 Kita ranting yang tak tahu menginginkan sesuatu. 我们常常心中也没有像主所要的那样愿望。 Dalam kekeringan daun dari ranting itu. 我们身为枝子，我们的叶子或许枯干 Dalam 了， kekeringan ranting 我 itu. 们自己本身或许枯干了， Tak pernah memberitahu kepada pokok pohon itu. 但是我们从来没有向葡萄树发出信， Tak ada keinginan dari pokok itu. 我们从来没有心里所愿， Tak ada satu permintaan dari pokok itu. 我们也从来没有向葡萄树发出祈求。 Maka ranting itu pasti kering. 这样的枝子一定会枯 Dan dia 干， pasti mati. 也一定会死亡， Dan akan dibuang. 最终被扔在火里。 Saudara, inilah kita. 这就是我们的写照。 Kita bukan seperti itu. 但是我们不应当成为这样， Kita adalah ranting itu. 我们是枝子。 Jikalau kita di dalam Kristus, 我们若在基督里， Kristus di dalam kita, 基督若也在 dan 我里， firman-Nya di dalam kita, 他的话也常在我们里面的话， pasti kita punya wish. 我们心里肯定有所愿， Seperti daun itu punya keinginan disuplai air. 就像是那一面叶子也同样需要汲 Seperti 取 dahan itu memberitahu saya butuh air. 叶子、枝子都需要发出信号汲取水源， Maka akar dan pohon itu akan mensuplai air. 这样这棵树从根也会 Maka mintalah, 提供水，所以我们要 mintalah 有所愿， apa saja yang kamu kehendaki. 所求的就给你们成就， Kamu akan menerimanya. 所求的就给你们成就， Saudara, kamu pasti menerimanya. 你们必要成就， Karena ranting pasti tahu apa yang dia minta. 因为枝子要对树有正确的 Daun dan ranting tidak minta Coca-Cola. 所求的，也一定是对的。
Daun dan ranting tidak minta kopi. 叶子枝子不会像树求可 Daun 口 dan 可乐， ranting tak minta sirup es. 他们不会像树祈求咖啡或牛奶。 Dia pasti minta air. 叶子枝子一定求的是水， Air yang murni yang dia minta, yang perlu disuplaikan kepadanya. 所求的是自己的成长所需要的水源。 Jikalau ranting itu di dalam pokok anggur itu, 枝子若在葡萄树上， kita ada di dalam Kristus. 我们若在基督里， Kristus ada dalam diri 基 kita 督在我们里 dan 面， firman-Nya ada dalam diri kita. 的话也藏在我们里面的话， Kamu dan saya tak mungkin salah minta. 你和我就不会有错误的。 Kau pasti akan diberikan. 我们所求的也一定给我们成就。 Saudara, itulah kita, saudara. 弟兄姊妹，这就是我们基督徒的生命， Kita di dalam hubungan dengan Kristus. 我们与基督之间的关系。 Bukan seakan-akan seperti ranting. 我们不是像葡萄树， Kita adalah ranting itu 我们就是葡萄树与枝子。 yang tanpa menyatu kita pasti mati. 枝子若不在葡萄树上，就一定枯 Kita 干 pasti 死亡 kering.。我们一定枯干。 Bagaimana kita selalu tinggal di dalam Kristus? 我们要如何才能常常在基督里呢？ Saudara, bukan berarti orang pakai salib selalu tinggal dalam Kristus. 当一个人常常戴十字架项链，不意味着他就一直在基督里。 Kita hanya tinggal di dalam Kristus, Kristus di dalam kita. 我们若在基督里，基督在我们里面， Hanya di dalam firman, 只有靠着基督的道， mengenal firman, 只有认识他的道， hidup dalam firman, 只有靠着道遵行他的道而活， hidup di dalam meminta, 并且有所愿有所求， meminta di dalam doa, 也是在祷愿中所求， meminta di dalam doa. 在祷告中祈求。 Firman dan doa itulah yang menjadikan kita tinggal tetap di dalam Kristus. 上帝的道和祷告使我们常常在基督里面。 Saudara, Tuhan mengatakan, kamu sudah bersih, hai murid-muridku. 弟兄姊妹，主耶稣说：“你们已经洁净了， Tinggallah tetap di dalam aku. 你们就要常在我里面， Karena ada kemungkinan engkau tidak tetap. 因为你们可能会偏行己路。 Kamu sudah bersih. 你们既然洁净了， Engkau sudah diubah. 你们既然得了改变， Engkau sudah sungguh-sungguh jadi orang Kristen. 你们既然已经做了真基督徒， Tetap tinggallah di dalam 你 aku. 们就要常在我里面， Dan aku di dalam kamu. 我也常在你们里面， Maka engkau pasti akan berbuah. 你们就一定结果子。 Saudara, bagaimana tetap itu tetap ada di dalam hidup kita, kita di dalam Kristus dan Kristus di dalam kita. 弟兄姊妹，我们常在基督里面，基督常在我们里面，到底如何做到？ Saudara, itulah yang Tuhan kehendaki. 这就是主所愿的， Hiduplah di dalam firman, 主的旨意，要我们活在他里面， mengenal firman, 要我们遵行他的道， taati firman, 要我们认识他的道， belajar firman, 要我们学习他的道， dan di dalam doa, 也要我们在祷告中， berdoalah. 祷告中与他交通， Baik datang maupun online, saudara, berdoalah. 无论实体也好，线上也好，都应当 Mintalah. 殷勤的祷告。 Aduh, gimana saya meminta ya? Nggak ada yang saya mau minta. 要是没有所愿，那要求什么呢？ Kamu doalah. Nggak tahu mau doa apa, Pak. 要祷告，可是不知道该祷告什么呢？ Datanglah berdoa kepada Tuhan. 那就我们要做的就是祷告， Nggak tahu mau doa apa ya? 但是不知道该祷告什么内 Apa 容， yang didoakan ya? 到底要求什么东西呢？ Apa yang mau dikatakan dan diminta kepada Tuhan? 我常常不知道到底应当向上帝求什么。 Saudara, kalau satu daun, satu ranting tak tahu meminta air dari pohonnya, 弟兄姊妹，如果叶子、枝子不知道向树求水的话， ranting pasti menuju kematian. 那么这样的叶子、这样的枝子也是快要死掉。 Saudara, ranting tidak bisa tidak, dia hanya dapat suplai. 枝子所能做的只是不停的汲取能源， Ranting tak pernah memberi air kepada pokok anggur. 从来没有枝子反过来向树提 Pokok 供 anggur 水。 lah yang memberi air kepada ranting dan daun-daunnya. 相反的是，树向枝子和叶子提供水。 Satu pohon tak mungkin ditanam terbalik, saudara, dari atas tumbuh akar. 一棵树不可能是反过来栽种，上面长出叶 Dia 长出根。 harus ditanam seperti itu. 树必须是根在下面， Ranting di atas, akar di bawah.
而根在下面，枝子在上， Karena itulah dalilnya. 因为这就是自然的律。 Saudara, itulah dalil dalam hidup kita sebagai orang Kristen. Kita harus disuplai dan kita harus berkomunikasi dengan pokok anggur itu. 这就是我们身为基督徒的生命的律。我们既然是枝子，我们就需要不停的从树汲取力 Jikalau 量。 kita di dalam firman-Nya, 我们若在它里面， Dia di dalam kita dan firman-Nya di dalam kita, 它的道它也常在我们里面， pasti ada satu keinginan, 我们就一定心有所愿， komunikasi, 我们就有 permintaan, 交流的渴望， keinginan 我们就一定有所愿， yang kita ungkapkan di dalam doa, 是我们在祷告中发出的祈 di 求， dalam pergumulan kita. 是我们在挣扎中对主说的话。 Itulah hubungan kita dengan Kristus. 这就是我们与基督之间的关 Dengan 系。 itulah kita akan berbuah 我们以此才能 dan 结果子， berbuah 才能多结果子， dan berbuah. 不停的结果子。 Saudara, Allah Bapa menantikan buah-buah dalam hidup kita. 因为姊妹，父上帝都在等待我们的生命多结果子， Buah-buah yang banyak di dalam hidup kita. 他都指意我们要多结硕 Itulah 果 yang 累累， memperkenankannya. 这才是讨他喜 Itulah 悦 yang 的， memuliakannya. 才是荣耀他的 Buah penginjilan, 生命的果子， buah pengudusan dalam hidupmu, 传福音的果子， buah kebenaran, 真理的果 buah 子， kesalehan, 成圣的果子， buah-buah roh, 敬虔的果子， buah pertobatan. 圣灵的果子。 Hidup kita hanya bisa menghasilkan buah jikalau kita tetap tinggal di dalam Kristus. 我们的生命只有当我们在基督里，常在它里面，才能结果子。 Firman itu tinggal di dalam kita 他的道常在我们里面， dan kita tinggal di dalam Kristus. 而我们常在基督里面， Di dalam doa, 在祷告中， di dalam permintaan kita. 在我们的祈求中， Itulah satu kehidupan yang terjadi pada pokok anggur dan ranting yang lemah itu. 我们与他同在，就表明我们身为软弱的枝子，就应当常常在葡萄树上。 Tidak ada komunikasi daun dan ranting dengan pokok, 叶子枝子跟树之间的交通， maka tidak ada kehidupan. 如果没有健康的交通，就没有生命。 Jikalau ada komunikasi daun dan ranting dengan pokok, 枝子、叶子如果与树有健康的交通， maka ada kehidupan 就必有生命， dan pasti ranting itu berbuah. 而枝子必定结果。 Kiranya kita melihat diri kita sama seperti ini. 愿我们可以如此正确的看待我们基督徒的生命， Jangan melihat diri kita seperti ranting. 不要把我们仅仅当作像枝子， Kita adalah ranting. 但是我们要明白，我们是枝子， Dan Tuhan Yesus adalah pokok anggur di mana kita harus hidup di dalamnya. 耶稣是真葡萄树，我们必须在它里面，常在它里面而活。 Kiranya Tuhan berkati firman-Nya bagi kita semua. 愿主赐福，他已经向我们所传讲的 Mari 道 kita，berdoa. 我们同心祷告。 Bapa di dalam surga, 天父上帝， Engkau punya kehendak dalam hidup kami. 你在我们生命中都有你的旨意， Engkaulah pemilik pohon anggur itu. 你是栽培葡萄树的人， Kami harus menghasilkan buah di hadapan-Mu. 我们在你面前必须结果子， Buah yang memperkenankan-Mu. 必须结出讨你喜悦的果子， Hidup yang memuliakan-Mu. 必须活出荣耀你生命的果子。 Tolonglah kami Tuhan Yesus. 主啊，耶稣，求你帮助我们。 Kami bukan saja ranting yang lemah. 我们不仅仅是软弱的枝子， Kami adalah ranting yang tak mungkin bisa hidup tanpa Engkau. 我们也是离了你就无法存活的枝子。 Inilah kami. 这就是我们的现状。 Biarlah kami melihat diri kami sama seperti ranting itu. 求你帮助我们正确的如此看待我们的生命，就是那枝子， Agar kami bukan saja dekat padamu, 使我们不仅仅依靠你亲近， tapi kami sungguh-sungguh hidup di dalam-Mu. 我们也同样实实在在在你里面而 Engkau 活， di dalam kami. 并且你也在我们里面而活， Dan kami berbicara kepadamu 使我们可以与你有健康的交通， sebagaimana firman-Mu berbicara kepada kami. 如同你不断的用你的道对我们说话那样的。 Dengarlah doa kami. 求你垂听我们的祷告， Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. 奉主耶稣基督的名祷告， Amin. 阿门。